sejahtera pada semua. Saya ucap terima kasih kepada semua para media kerana dapat bersama-sama kami pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Baru sebentar tadi saya mewakili pergerakan Pemuda UMNO Malaysia membuat satu laporan polis berhubung dengan pendedahan media massa berkaitan dengan kegiatan kartel penyelundupan daging import haram yang diragui status halalnya. Pendedahan ini penting kerana dia melibatkan kepentingan awam, kepentingan rakyat, kepentingan umat Islam yang hari ini makin resah, makin gelisah dan makin gusar apabila timbulnya isu ini. Dia melibatkan soal sama ada status bekalan daging yang berada di pasaran, terutama daging-daging import yang berada di pasaran ini benar-benar bersih, selamat dan dari segi keabsahan status halalnya dapat dipelihara. Apatah lagi perkara ini didedahkan di media dan dakwaan mengatakan bahawa ia sudah berlaku 40 tahun. Jadi sudah tentulah hal ini perlu diteliti dengan dan diperhalusi. Seperti yang semua maklum, urusan pemantauan, pemeriksaan, kawal sedia dan penguasaan terhadap pemprosesan daging di luar negara ni melibatkan banyak agensi sebenarnya. Kita tak boleh hanya menyalahkan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia semata-mata. Dan ia melibatkan juga agensi-agensi lain. Contohnya dalam konteks pemprosesan daging, kilang dan sebagainya, ia melibatkan agensi seperti Jabatan Pemeriksaan Veterina (JBS). Ia juga melibatkan banyak lagi institusi lain. Aspek keselamatan makanan halal contohnya, di samping JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia juga terlibat, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS), dan bahagian penguasaan sistem maklumat keselamatan makanan Malaysia (POSIM) juga antara yang terbabit. Memandangkan banyak agensi dan institusi yang terlibat dalam urusan kawal selia, pensijilan, pemeriksaan, penguatkuasaan industri halal di negara hari ini, maka Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mendesak agar ditubuhkan segera pasukan khas yang turut melibatkan Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) agar segala siasatan dapat dijalankan secara pantas dan bersepadu. Kita mendesak supaya isu ini dapat ditangani segera dan rakyat berhak mengetahui siapakah individu-individu, siapakah nama syarikat-syarikat yang terbabit dan disyaki terbabit dalam kartel haram ini. Beberapa persoalan yang rakyat berhak mendapatkan maklumat yang tepat dan jelas mengenai isu kartel daging haram ini. Termasuklah pertama, siapakah dalang yang bertanggungjawab menguruskan proses import daging sejuk beku yang diragui status halalnya. Yang kedua, mengapakah berlakunya monopoli kilang pemprosesan daging halal, terutamanya di 3 buah negara, China, Thailand dan juga India. Yang ketiga, kenapakah Jabatan Pemeriksaan Veterina (JBS) hanya menghadkan beberapa kilang saja di China, India dan Thailand yang mengeksport ayam dan juga daging ke Malaysia. Ada beberapa saja yang terlibat. Yang keempat, apakah JBS dan JAKIM melakukan pemeriksaan secara berkala setiap tahun untuk memastikan status halal ini terus terpelihara. Yang kedua, dari segi kesihatan, pencegahan penyakit berjangkit daripada binatang dan juga dari segi kebersihan kilang-kilang yang diberikan kelulusan status halalnya. Daripada maklumat Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kita perolehi setelah kita war-warkan dan juga kita mendesak isu ini, ramai yang tampil dan memberikan maklumat tersebut. Antaranya 2 kilang utama yang memproses daging ayam di China yang menjadi tempat utama eksportan daging ayam ke Malaysia. Kali terakhir pemeriksaan dibuat adalah pada 20 Januari 2016. Itu setelah mendapat pensijilan. Sepatutnya agensi-agensi penguatkuasaan dan pemeriksaan, terutamanya DBS dan juga penyakit, sebenarnya apa-apa pun DBS yang akan menentukan tanggal pemeriksaan itu akan berlaku dan dia akan panggil
dia dibuat secara berkala. Sekurang-kurangnya setahun sekali kerana dia melibatkan daging yang besar berkalanya ke pasaran Malaysia. Ya. Yang kelima, apakah benar DBS tidak pernah mengeluarkan sebarang AP permit import ni dalam aspek oxtail ataupun ekor lembu? Justru apakah status halal ekor lembu yang banyak berada di pasaran tempatan yang dikatakan kebanyakannya diimport dari luar negara, terutama daripada Argentina? Ini juga antara perkara yang perlu kita mendapatkan penjelasan daripada pihak berkuasa. Jadi berdasarkan beberapa persoalan di atas ini, Pergerakan Pemuda UMNO sekali lagi mendesak agar siasatan segera secara bersepadu harus dilakukan melalui sebuah pasukan khas. Pasukan khas ini harus disertai bukan saja oleh PDRM, Polisi Raja Malaysia, tapi juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan mereka harus menyiasat sedalam-dalamnya apakah ada sebarang bentuk penyelewengan terhadap penggunaan status logo halal ini dari segi pensijilannya, dari segi pemeriksaannya, sehinggalah mereka sampai ke ke pasaran Malaysia ini di pelabuhan-pelabuhan. Dan yang paling penting, sekiranya ada sebarang unsur rasuah perlu segera didedahkan dan diambil tindakan, dibawa ke muka pengadilan supaya rakyat merasa yakin, kembali merasa yakin dan percaya terhadap apa yang berlaku hari ini. Dan yang paling penting, kita mahu segala siasatan ini dilakukan secara telus dan pantas, kerana ia melibatkan keyakinan dan kepercayaan bukan saja rakyat Malaysia tetapi masyarakat antarabangsa terhadap status logo halal Malaysia yang selama ini mendapat pengiktirafan seantero dunia. Kita tidak mahu akibat daripada pengkhianatan daripada pihak-pihak tertentu, individu tertentu atau syarikat-syarikat tertentu, akhirnya yang terpalit dan tercalar adalah logo halal Malaysia yang begitu mahal nilainya, bukan mudah untuk sampai ke tahap ini. Seantero dunia merasakan mereka percaya dan yakin kepada status halal, tapi bila berlaku seperti ini, seolah-olah dia memalikkan satu titik hitam yang begitu besarnya, bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi juga kepada masyarakat antarabangsa. Sebab itulah kami minta supaya segera dilakukan ataupun diwujudkan pasukan khas ini untuk menyiasat dalamnya dalam isu ini. Dan kita minta juga supaya siasat pegawai-pegawai kerajaan dalam jabatan-jabatan yang terbabit, termasuk juga pegawai kerajaan yang sedang bersara. Sebenarnya SPRM mempunyai kewibawaan yang kita percaya mereka boleh dengan mudah untuk mengenal pasti gaya hidup yang berbeza, tidak setimpal dengan gaji yang diperolehi. Jadi kemewahan yang ada mungkin ini antara indikator yang perlu diambil kira. Dan sebab itu saya rasa Pergerakan Pemuda Malaysia ini terlalu serius kerana dia menyentuh dhamir rakyat Malaysia, khususnya masyarakat yang beragama. Ya, itu sajalah. Ada apa-apa soalan? Ada kalau itu kan tidak ada desakan sebab pihak Prime ada desakan agar didedahkan jenama-jenama ini semua. Ya, sebab itulah kita sebenarnya apabila media masa mendedahkan ini hampir 2 minggu dah, kita menantikan kalau kerajaan dapat bertindak segera kerana ia melibatkan soal kepercayaan dan keyakinan. Dalam konteks ini, kami Pergerakan Pemuda Malaysia dalam kenyataan kami 2 kali lah, kami mendesak supaya didedahkan nama-nama syarikat, individu-individu yang terbabit ataupun dikatakan terbabit. Dan kita tidak mahu ada sebarang unsur untuk melindungi mana-mana ini. Kalau ada orang kenamaan sekalipun, dedahkan, kerana ini adalah soal kepentingan rakyat. Yang kedua, kita mahu supaya bekalan-bekalan daging yang melibatkan syarikat-syarikat yang sedang disiasat ini ditarik balik, terutama dalam tempoh 2 minggu sejak perkara ini diputuskan.
Saya rasa ini penting supaya kita rakyat Malaysia khususnya dan umat Islam tidak merasa was-was dan ragu-ragu dalam konteks bekalan daging import yang berada di pasaran ini. Kita tidak pernah mendengar ataupun mendapat aduan kes-kes seperti ini, tetapi waktu itu lagi kita dah merasai bahawa perlu diperkemaskan dalam konteks industri halal ini. Sebab itu waktu itu kita cadangkan kepada kerajaan dan sudah pun diluluskan di tingkat kabinet dan sudah pun dibentangkan. Saya sendiri bentangkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu apa yang kita panggil sebagai Majlis Halal Malaysia. Kenapa kita cadangkan Majlis Halal Malaysia pada waktu itu? Saya bagi contoh hari ini isu pensijilan dan isu penguatkuasaan. Dia di bawah akta yang berbagai. Sekurang-kurangnya ada 9 akta yang mengawaselia urusan soal halal ni, daripada pensijilan, dari segi pemprosesannya, penguatkuasaan, kawaselia, apatah lagi dari segi pendakwaan. Jadi ini baru soal yang nak mengawaselia dari segi governance. Dalam kajian dan penyelidikan kami pada waktu itu, sekurang-kurangnya ada 313 agensi dan institusi, organisasi yang terlibat dalam industri halal ini. Macam mana kita nak membangunkan satu institusi sistem halal yang mana Malaysia ini terkenal sebagai pelopor dan peneraju apabila kita terlalu banyak birokrasi, dan birokrasi ini jugalah sudah tentu akan ada loophole ataupun lubang-lubang yang akan boleh membawa kepada isu-isu yang seperti mana hari ini. Sebab itu pada waktu itu kita sudah menjangkakan kalau kita tidak buat sesuatu untuk menyelaras semua institusi ini secara sepadu, secara seragam, apatah lagi pada waktu itu sendiri pun kita minta supaya kaki tangan bukan sahaja JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang terlibat dalam konteks pensijilan halal ini ditambah. Bukan saja di peringkat mereka yang nak meluluskan, tetapi juga yang nak mengaudit, yang nak mengawaselia. Jadi kaki tangannya pun tak cukup. Dan ini pun perkara yang kita perjuangkan sejak daripada dulu. Jadi isu Majlis Halal Malaysia ini sebenarnya pada saya ini adalah saat yang terbaik untuk kita perhalusi kembali. Kerana dia tersekat apabila Kerajaan Barisan Nasional jatuh pada bulan Mei 2018. Pada waktu Kerajaan PAS naik, semakin banyak terus. Apakah peranan Majlis Halal Malaysia? Bagaimanakah Malaysia mahu mengekalkan sebagai negara pelopor dan juga peneraju dan institusi halal sekiranya kita terlalu banyak institusi dan organisasi yang terlibat dalam hal kawasan halal. Kalau dulu saya sendiri daripada Institusi Kewangan Islam, kita berjaya mewujudkan apa yang kita panggil sebagai Malaysian Islamic Financial Hub ataupun Center, MIFC, yang kita menyelaras semua institusi demi memastikan Malaysia ini terus menjadi peneraju dan kewangan Islam. Jadi perkara sama juga kita cadangkan untuk dilakukan dalam sistem halal ini supaya bukan saja dalam aspek nak memastikan keabsahan halal itu dapat kita jamin dan kita pastikan ia tidak akan ada isu seperti mana hari ini, tetapi juga dalam konteks pembangunan industri halal. Untuk pengetahuan, saya tak tahu yang terbaru, tetapi pada tahun 2018 hampir lebih daripada 80% siti-siti halal, usaha halal yang ada dari kalangan bukan Islam. Maknanya macam mana kita nak memastikan orang Islam sendiri terlibat secara aktif dalam sebagai usahawan yang mengeluarkan barang-barang halal yang diberikan pensijilan halal. Ini pun antara isu yang kita bangkitkan pada waktu itu, dan kita harap dalam konteks ini once and for all we have to settle this and we have to put a stop supaya kita boleh melihat ini secara komprehensif. Bukan untuk apa, bukan ini ada isu politik dan sebagainya, demi kemaslahatan umat Islam, rakyat Malaysia, dan yang paling penting juga nama status halal negara ini tidak akan terjejas dan tersalar akibat daripada insiden-insiden mereka yang tidak bertanggungjawab dan mereka yang mengkhianati amanah rakyat dan amanah umat. Ya. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Baik. So itulah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Datuk Dr. Ashraf selaku Ketua Kerajaan Malaysia.
So, sekian, terima kasih.